Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, penggunaan teknologi digital kini menjadi keperluan utama dan penting untuk memajukan Sarawak. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, ia kerana penggunaan teknologi digital kini menjadi keperluan dalam sektor pertanian, pendidikan, pemasaran dan perniagaan. Kalau kita nak membangunkan negeri kita, mau nak mau kita gunakan teknologi baru tu. Pertanian akan menggunakan digital, pemasaran digital, perniagaan digital, pendidikan digital. Jadi kita berkendakkan konektiviti ataupun sambungan yang ada di antara kita. Maka Semunjan tu adalah satu-satunya pusat SRBN di kawasan tu. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan amanatnya pada Majlis Perasmian Sarawak Linking Urban, Rural and Nation saluran MySRBN Semunjan di Padang Sentral Semunjan pada Selasa. Katanya pelaksanaan MySRBN ini membolehkan masyarakat khususnya di kawasan pedalaman dihubungkan dengan jaringan internet. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, penaik tarafan Gedong, Lingga dan Sebuyau menjadi daerah akan membolehkan perancangan pembangunan di kawasan pesisir menjadi lebih fokus dan terperinci. Kita dapat fokus. Apabila Gedong menjadi daerah, Semunjan juga daerah. Seterusnya di Sebuyau jadi daerah. Lingga jadi daerah. Ada kedak orang susah hati, kerana kalau banyak gila daerah, makin kecil lah kawasannya. Katakanlah Semunjan dengan Gedong. Tapi apabila kita ada dua daerah, lebih baik daripada satu. Kerana setidak-tidaknya kalau daerah Gedong dengan daerah Semunjan katakan, kita ada dua DO. Dan juga pejabat pun antaranya ada fokus di Gedong, ada fokus di situ, ada fokus di Sebuyau dan seterusnya. Inilah kenapa kita rasa satu kawasan ditingkat dengan daerah kena perkhidmatannya lebih baik, lebih berfokus, lebih terperinci. Sementara itu, Pengerusi Sarawak Digital Economic Corporation Berhad SDEC Tan Sri Morshidi Ghani dalam ucapan aluannya berkata, pelaksanaan MySRBN melalui peruntukan yang disalurkan Kerajaan Sarawak kepada SDEC adalah komitmen Kerajaan Sarawak bagi memastikan liputan rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi dilaksanakan di luar bandar dan pinggir bandar Sarawak meningkat dari tahap 54.2% ke 93.6% pada penghujung 2022. Pelaksanaan projek MySRBN ini melalui peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan kepada SDEC adalah satu komitmen kerajaan bagi memastikan liputan rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi dilaksana di luar bandar dan di pinggir bandar Sarawak akan meningkat dari 54% kepada 94% menjelang akhir tahun 2022. Bagi menghubungkan seluruh wilayah Sarawak, di mana kita tahu muka buminya amat berbukit bukau dan amat sukar dan mencabar, kita menganggarkan Sarawak di bawah inisiatif saluran, kalau diliputi seluruh Sarawak, memerlukan 7,000 menara. Dan setakat ini kita dah siap 3,400 menara. Tambahnya, sebanyak 3 menara di Semunjan dan 1 di Gedong telah dilengkapi dengan MySRBN sejak bulan Februari 2021. Di daerah Semunjan dan Gedong saja sudah terdapat 4 buah menara, 3 di Semunjan, 1 di Gedong yang telah dilengkapi dengan MySRBN semenjak Februari tahun ini. Dan sehingga kini lebih kurang 2,000 pengguna telah menggunakan MySRBN dengan internet kelajuan tinggi.
Dengan pelancaran saluran MySRBN ini, maka kita akan dapat 10 buah lagi menara di Semunjan dan Gedong dan lengkap dengan kuali-kualinya. Bukan kosong Dan akan siap pertengahan tahun depan. Dalam pada itu, Ketua Menteri sempat beramah mesra dengan Kaunselor Betik Lahang dari Rumah Badeng di Long Dungan Belaga dengan menggunakan panggilan video bagi menguji capaian internet MySRBN di Belaga. Beliau kemudiannya menyampaikan sumbangan MediaTek kepada 75 pelajar dari 13 buah sekolah di daerah Simunjan dan Samarahan. Turut disampaikan geran bantuan keusahawanan bagi daerah Simunjan dan Samarahan dari Kerajaan Negeri Sarawak melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak Mintred. Sementara itu, dalam ucapannya di Majlis Pelancaran Pantu sebagai daerah di Dewan Seri Pantu Seri Aman pada Selasa, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata, dengan adanya wakil rakyat yang berintegriti dan mempunyai perhubungan baik dengan Kerajaan Sarawak untuk menyediakan perkhidmatan yang unggul kepada rakyat khasnya di kawasan luar bandar. Memang benar apabila kita hendak memberikan pemansang pembangunan di luar bandar, strukturnya mesti betul. Strukturnya mesti tersusun, pentadbirannya mesti lengkap dan juga penyampaian, delivery, perkhidmatannya juga lengkap. Jadi hari itu kita ngagati Nangga Pantu sudah jadi daerah penuh. Kena Noan pun bisik pengari kerja kuat juga situ. Orang yang muda kerja kuat dan mempunyai hubungan yang baik dengan pihak kerajaan kerana dia sebahagian daripada kerajaan. Saya juga mengucap terima kasih kepada State Secretary kita sebagai Ketua Perkhidmatan Awam bersama dengan residen kita yang telah buat kajian persepadanan border untuk daerah dan daerah kecil. Dan selepas mereka membuat kajian kerana perkhidmatan awam, mereka hendak memberikan servis yang baik kepada rakyat. Tambah Ketua Menteri lagi, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 70% dalam Belanjawan Sarawak 2022 bagi membangunkan kawasan luar bandar untuk memberikan keselesaan dan kemakmuran Sarawak. Pada majlis sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari telah menyerahkan Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri bagi kawasan Aping, Pantu melibatkan 300 penduduk komuniti Ban. Selain itu, turut diserahkan surat tawaran dan lesen pendudukan sementara tol bagi Kampung Baru Pantu yang diwakili Penghulu Johnny Umi, Penghulu Bangga Regeh dan Penghulu Lee Tong Sen mewakili 41 orang penerima. Dalam program sama, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari juga berkata, selain kemudahan jalan raya dan jambatan sebagai penghubung, beliau juga berhasrat untuk memantapkan lagi sistem jalur lebar di kawasan luar bandar. Katanya, perkhidmatan jalur lebar merupakan fokus utama dan menjadi hasrat Kerajaan Sarawak untuk memastikan penduduk di kawasan luar bandar dapat melibatkan diri dalam bidang ekonomi, terutamanya dalam era digital melalui kestabilan politik menuju wawasan Sarawak era digital 2030. Sekarang internet jadi penting. Kalau tidak ada internet, macam kita kurang. Mau nak mau kita buat. Ada tower, tapi tiada operator. Kadang-kadang kita ada tower, kuali tidak ada. Jadi kita sekarang kerajaan Sarawak akan menumbuhkan satu sistem di mana kita boleh letak kuali kita sendiri oleh orang Sarawak. Tapi pembangkang kata, Abang Jo waste money. Why form our own telco? Memanglah telco lain tidak mau datang. Biarlah kita wujud telco kita sendiri supaya kita yang datang. Telco lain dia mau ambil profit saja. Kalau sana tidak banyak pendapatan, they won't go. So we have to have our own subsidized rate.
Kita kasih subsidi untuk internet. Kalau nak bertani, keluaran katakan citrus fruit di sini, buah-buahan. Kita nak jual buah-buahan ke sini pakai internet. Buat apps, buka app jual, bayar pakai Sarawak Pay. Berita di Sibu. Kerajaan Sarawak akan menambah jumlah unit rumah spektra di negeri ini dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 untuk keperluan rakyat. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, dengan adanya penambahan pendapatan negeri membolehkan Kerajaan Sarawak menambah jumlah unit rumah di seluruh Sarawak. Sebenarnya dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11 antara 2015 hingga 2020, kita membina 2,470 unit rumah macam ni RSP, dan seluruh kos binanya ialah 259 juta. Dan rancangan Malaysia ke-12 ini kita akan membina 1,820, tapi insyaAllah akan kita tambahkan lagi demi untuk masyarakat kita di sini. Dengan adanya sedikit sebanyak pendapatan yang kita tambah kepada kerjaan kita, kita telah dapat menambah pendapatan negeri kita, dan kita labur pula untuk mendirikan rumah-rumah seluruh negeri Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam mukabat ke projek perumahan spektra Permata Kemoyang Sibu pada Isnin. Ketika ini, sebanyak 110 unit rumah spektra telah dibina dan siap di Kemoyang untuk masyarakat yang ditimpa kebakaran pada 2013 dan mereka yang ingin memiliki rumah. Rumah spektra ini dijual dengan harga RM90,000 hingga RM160,000. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari menambah, Kerajaan Sarawak juga memperkenalkan dasar baharu dalam membiayai pembelian rumah. Jelasnya, orang muda yang baru berumah tangga dan memiliki anak belum mampu mengumpul duit untuk membayar deposit bagi membeli rumah. Jadi dasar saya ialah kita membayar deposit. Kerajaan bayar deposit. Dan deposit itu maksimumnya RM10,000. Jadi apabila kita nak beli rumah, kerajaan bayar deposit dengan kita RM10,000 free. Ujar Ketua Menteri lagi, dasar ini adalah untuk membantu rakyat terutama golongan muda memiliki rumah selepas pandemik COVID-19 disebabkan pendapatan terjejas. Jadi alhamdulillah berkat doa kita semua, saya telah mendapat pendapatan negeri kita bertambah dari cukai yang saya laksanakan. Jadi dapat duit itu pergi balik rakyat. Jadi bermaknanya 1 tahun saya membutuhkan 20 juta. Kerana setahun rumah yang dibuat dalam lebih kurang 2,000 unit. Kalau 2,000 unit, 10,000 seunit, bermakna 20 juta. Jadi 20 juta itu setahun kita pergi dengan rakyat untuk membeli rumah. Alhamdulillah. Pada majlis itu juga, seramai 4 orang penerima rumah spektra menerima kunci rumah yang diserahkan sendiri Ketua Menteri. Mereka ini merupakan mangsa kebakaran yang rumah mereka hangus di Kampung Datuk Hilir pada 2013. Ketika ditemui media, para penerima menzahirkan rasa syukur di atas siapnya rumah ini dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak yang membina rumah spektra ini. Saya bersyukur di atas apa yang Yang Berhormat buat untuk kami selama ini, walaupun kami menunggu sekian lama. Suka nak digambarkan kegembiraan kami. Kami berharap Yang Berhormat dapat bantu juga yang lain-lain yang senasib dengan kami di masa akan datang. Jadi saya rasa amat berbangga, amat gembira sekali pada hari ini kerana dapat kunci untuk rumah yang kami nantikan sejak 2013, sejak tragedi rumah hangus di Kampung Datuk Lama. Jadi saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada YB Dr. Anwar yang telah pun
berusaha untuk mendapatkan rumah ini bagi kami dan juga di bawah pimpinan Ketua Menteri kita Tan Sri Amang Johari, kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih di atas bantuan perumahan ini. Perasaan happy, happy lah sebab lama juga dah nunggu, dan terima kasih juga lah kepada Kerajaan Negeri Sarawak dah membantu kami orang semua lah. Masih lagi berita di Sibu. Agriculture Community Outreach Program AgriCorp merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran golongan petani melalui teknologi pertanian moden. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, ini adalah usaha yang dilakukan Jabatan Pertanian bagi membantu penduduk setempat menghasilkan produk tempatan khususnya dalam pertanian. Ini sekaligus dapat meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat berasaskan teknologi pertanian moden. Kerana selalunya program-program di Jabatan Pertanian, bantuan untuk sayur, untuk buah, untuk ternakan dan sebagainya, tapi kadang-kadang terhad. Sebab itu kita gunakan satu pendekatan Agriculture Facilitation Fund supaya kita dapat membantu orang kebun dan petani di kawasan kita di Bawah Bandar. Matlamat kita adalah untuk menentukan pendapatan data fisik kalau kita di benua pesisir, di rumah Majai, mayam tambah lagi hari ke jatuh, makin kita makin hari makin datang. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Randau Pertanian Pengurusan Ternakan Burung Walid bersama Jabatan Pertanian Negeri Sarawak di Hotel Kingwood Sibu pada Isnin. Datuk Ahmad Douglas yang juga Menteri Kewangan kedua, Menteri Pemerintahan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah turut menyeru petani dari Dewan Undangan Negeri Dun Bawang Asan untuk terus menyokong kepimpinan Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bagi meneruskan kesinambungan memfokuskan pembangunan di kawasan luar bandar selaras dengan pelan pembangunan pasca COVID-19 2030. Berita diteruskan dengan seramai 636 anggota pasukan gerakan ARM PGA bersama pasangan masing-masing telah turun mengundi di dua saluran mengundi yang dibuka pada jam 8 pagi. Calon gabungan Parti Sarawak Dun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin telah meninjau proses pengundian awal di Pusat Mengundi Dewan Johnny Mustafa Batalion ke-12 Miri pada Selasa. Manakala proses pengundian awal bagi kerusi Dun Setakan yang berlangsung di Dewan Serbaguna Kem Muara Tuang berjalan lancar pada Selasa. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, seramai 2,331 pemilih berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka dengan membuang undi di pusat pengundian berkenaan. Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri Datuk Zamros Muhammad Zain menjadi individu pertama membuang undi di pusat pengundian berkenaan sebelum proses pengundian awal bagi anggota tentera bermula. Hasil tinjauan mendapati prosedur operasi standard SOP pilihan raya yang ditetapkan dipatuhi ketat dengan kehadiran petugas-petugas yang lengkap menggunakan pelitup muka, mematuhi penjarakan fizikal dan memastikan tangan mereka disanitasi sebelum masuk ke ruang pengundian. Sebanyak 2 pusat mengundi dibuka iaitu Dewan Serbaguna Kem Muara Tuang yang mempunyai 5 saluran dan Dewan Bukavu Kem Perinsen yang mempunyai 7 saluran bagi menjalankan proses demokrasi pemilihan di Dun Setakan pada pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak ini. Sementara itu, di Kota Samarahan, proses pengundian awal Dun Asajaya di Pusat Pengundian Ruang A, Dewan Serbaguna IPD Kota Samarahan berjalan lancar pada Selasa. Seawal jam 8 pagi, seramai 12 anggota polis Diraja Malaysia PDRM bersama pasangan masing-masing mengundi. Seperti di kebanyakan tempat pengundian awal, proses pembuangan undi turut mengguna pakai SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM.
Sekian edisi khas PRN Sarawak ke-12 bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.